Apakah kepentingan carian hartanah online ini? Kenapa carian ni penting? Tanpa tanpa carian hartanah, peguam tidak boleh nak panggil penjual ataupun pembeli untuk menandatangani perjanjian jual beli. Itu yang kadang-kadang peguam ambil masa yang lama, seminggu, 2 minggu barulah call pihak pembeli, tuan dah boleh datang tanda tangan di pejabat firma guaman kami sebab kami dah dapat carian. Betapa pentingnya carian. Kalau tuan-tuan dengan puan-puan, boleh tengok slide yang saya dah sediakan di sebelah kiri, di sebelah kanan tu. Yang pertama, kita nak pastikan tanah yang kita beli itu tidak ada sebarang encumbrance. Tidak ada sebarang halangan. Encumbrance ni kalau dalam bahasa undang-undang kita panggil, kalau property tu ada sekatan, maksudnya property tu ada caveat ke. Caveat sebagaimana semua orang tahu dan saya pernah jelaskan di dalam live sebelum-sebelum ini, dia adalah sejenis penjara. Pihak yang berkepentingan memenjarakan hartanah tersebut daripada ditransaksikan, dijual ataupun dibeli ataupun dipindah milik untuk melindungi kepentingan hartanah tersebut. Jadi kalau satu-satu hartanah tersebut telah dipenjarakan di pejabat tanah, nak jual, kena bebaskan hartanah itu daripada caveat. Caveat ni dia bertahan selama 6 tahun bila kita telah daftarkan. Dan kalau nak beli, kena pastikan, pihak pembeli kena pastikan hartanah tersebut tak ada caveat. Kalau ada caveat, hartanah tersebut memang tak boleh dijual, tak boleh dibeli. Melanggar undang-undang. Sehinggalah owner membatalkan caveat ataupun mendapatkan perintah pembatalan di mahkamah ataupun kena dapatkan kebenaran daripada orang yang mengcaveat tersebut. Contohnya, yang tadi saya guna nama Ali. Ali dia nak jual kepada siapa tadi? Kepada Ahmad. Jadi kalau Ali nak jual kepada Ahmad kena cek dulu tanah tersebut ada caveat ataupun tak. Tapi kalau tak buat carian, macam mana kita nak tahu perkara itu? Dan kalau ada caveat, tak dapat kebenaran daripada pengcaveat ataupun caveat itu tidak dibuang daripada tanah tersebut, jadi pembelian hartanah tersebut tak sah. Dan kalau dah bayar duit deposit ke, dah bayar duit baki harga belian, RM100,000 ke, RM200,000 ke, jadi kemungkinan duit tersebut kalau owner nak bawa lagi pun, of course lah pembeli akan kerugian. Itu yang pertama, kita nak check ada masalah tak. Yang kedua iaitu berkenaan dengan status tanah, freehold ke leasehold. Contohnya Ahmad dia kata kepada Ali tanah dia ni freehold dan tak ada apa-apa sekatan. Tetapi bila check dekat pejabat tanah, tengok leasehold. Jadi leasehold ni of course lah ada beberapa sekatan, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk satu-satu penjualan, pembelian hartanah leasehold ni. Jadi kalau tak semak dekat carian dekat pejabat tanah, apa yang akan berlaku? Kita kadang-kadang tertipu. Kadang-kadang bukan owner sengaja nak tipu pun. Owner pun tak tahu sebenarnya property tersebut status dia freehold ke, leasehold ke, rizab Melayu ke, kos rendah ke, bumi lot ke. Sebab orang kampung. Kita kena sentiasa berwaspada, kena cek betul-betul. Dan cara nak cek property yang kita nak beli, hartanah yang kita nak beli itu, leasehold ke, freehold ke, iaitu melalui pertamanya geran. Kalau tak ada geran, of course lah kena semak dengan carian. Kerana carian tu akan memaparkan maklumat terkini. Dan juga carian juga akan memaparkan status pemilik. Adakah kalau owner ni nak jual, kita kena pastikan owner tersebut ada nama di dalam geran. Kita panggil sebagai pemilik berdaftar. Kalau dia nak jual tanah ni, tetapi kita belilah, kita pun bayarlah deposit. And then barulah terfikir, alamak nak buat lenses lah, tengok-tengok dia bukanlah owner sebenar. Rupa-rupanya dia beli sebelum ni, dia beli lot lidi, iaitu lot yang tak akan dapat geran atas nama dia. Itu pun jadi masalah juga. Jadi pembeli of course lah akan menanggung kerugian. Itu kepentingan yang kedua. Kepentingan yang ketiga iaitu kita nak tengok kita kena dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa negeri ke untuk jual. Kita kena dapatkan kebenaran daripada lembaga perumahan dan hartanah ke. Kalau kes tu melibatkan kos rendah, daripada situlah kita akan dapat tahu information berkaitan dengan hartanah dan tindakan yang sewajarnya akan dapat diambil. Sama ada nak buat keputusan untuk beli ke ataupun tak nak beli ke, daripada maklumat-maklumat daripada carian tersebut. Seterusnya kita nak semak
kalau kita ada geran, contohnya owner bagi kat kita, okay, nak jual tanah ni geran tanahnya, tapi geran tanah tu tengok tarikh dekat bawah, dekat bahagian kanan tu tarikh dia 10 tahun lepas. Jadi of course lah kita tak tahu apa yang sekarang ni berlaku. Okay, and then bila cek-cek dekat pejabat tanah, rupa-rupanya okay, tanah tersebut dalam proses pengambilalihan ataupun kita panggil sebagai government acquisition. Mungkin kerajaan dia nak buat high speed railway ke, dia nak buat lapangan terbang ke, dia akan ambil tanah mana-mana tanah yang kerajaan berkenan untuk buat projek pembangunan untuk kepentingan awam tersebut. Tapi bila kita tak tahu, kita belilah tanah tersebut sebab kita tak buat carian. Dan of course kita akan mengalami kerugian. Okey, jadi itu yang keempat. Yang seterusnya, yang kelima, kot-kot lah. Dia sama juga dengan sekatan kepentingan yang nombor 3 tu. Kalau ada apa-apa kebenaran yang perlu di-acquire dulu, perlu consent, kebenaran pindah milik, kebenaran gadaian yang perlu dibuat. Jadi of course, akan ada kos tambahan, tempoh masa tambahan. Yang ni semua pihak pembeli kena aware. Kerana bukan semua perjanjian jual beli ni tidak melibatkan peguam. Ada juga perjanjian jual beli yang tak guna peguam. Jadi siapa-siapa yang jual beli rumah tak guna peguam, jual beli tanah tak guna peguam, inilah maklumat yang paling penting. Dan tahukah anda semua, dengan membuat carian yang terkini di pejabat tanah, sama ada carian rasmi ke, carian persendirian ke, akan mengelakkan anda daripada ditipu ataupun dimanipulasi. Dan seterusnya. Yang ni pula iaitu kenapa carian carian rasmi ataupun carian hartanah, sama ada rasmi ataupun persendirian ni, kenapa yang online tu penting? Contoh sekarang kan, sekarang ni PKP, daripada 2 minggu ditambah lagi 2 minggu, lepas ni kalau tambah lagi 2 minggu, jadi lagi problem, lagi lambat satu-satu proses jual beli berlangsung. Dan of course kalau kita tak tanda tangan cepat-cepat satu-satu perjanjian jual beli, pembeli kemungkinan akan rasa tak apalah, tak jadi belilah, ataupun penjual tak jadi jual lah sebab nak tunggu lama sangat. Jadi dengan adanya carian, satu-satu proses jual beli tu dapat dijalankan dengan cepat. Jadi bila setuju jual, setuju beli, terus boleh tanda tangan perjanjian jual beli setelah adanya carian rasmi yang mengesahkan maklumat-maklumat hartanah tersebut. Jadi tak adalah mana-mana pihak, penjual atau pembeli menanggung kerugian. Sebab selama mana tak tanda tangan perjanjian jual beli, mana-mana pihak boleh berubah fikiran dan boleh menarik diri daripada menjual ataupun membeli hartanah tersebut. Jadi that's why kalau sekarang ni pejabat tanah tutup, kena ada satu mekanisme untuk memastikan carian tetap boleh diperolehi juga. Itu lebih baik. Dan itu satu masalah pejabat tanah tutup. Kadang-kadang pejabat tanah ni dia tak tutup, tetapi dia mengamalkan penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial yang sangat ketat. Sehingga kan daripada contohnya kena beratur sangat panjang, sangat lama. Last kali bila sampai kita kat kaunter nak buat carian, dia kata minta maaf, untuk carian dah ditutup, ataupun bila kita nak ambil nombor giliran dia, minta maaf, untuk hari ni kami hanya buka slot untuk carian 50 carian saja, kita nombor 51, jadi melepaslah kita. Yang tu biasa peguam hadapi, firma guaman hadapi, dan juga runner-runner saya, kesian dekat dia orang. Dia pergi dekat pejabat tanah di Lembah Kelang ni, pejabat tanah Kelang. Pejabat tanah Kelang pergi pukul cuba pergi pukul 6 pagi, beratur pukul 6 pagi. Beratur pukul 6, tengoklah dah ramai dah orang beratur, tak sempat. Pasal dia kata minta maaf Cik Awari, tak sempat lah nak buat carian. Dia cuba juga pergi daripada pukul 6 dia pergi pukul 5, tak dapat juga. And then dia pergi pukul 4, still tak dapat juga sebab nombor dah habis. Nanti saya tunjukkan. Dalam contohnya kat sini kan. Saya boleh sebab saya kawal slide. Yang ni. Yang kat sini ni angka giliran. Yang ni dan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni. Pukul angka giliran ni dikeluarkan pukul 12 malam. Siapa yang datang dulu dia isi nama dulu. Dia ni lah yang akan layak untuk dapatkan angka giliran elektronik tu. Sebab dah letak nama siap-siap. Jadi kalaulah yang ini inisiatif daripada orang ramai lah, sebab nak tunggu pukul 8 tu memang tak sempat. Jadi benda-benda yang macam ni menyebabkan sulit untuk kita dapatkan carian. That's why carian online sangat penting. Yang kedua, of course dia akan mengurangkan kos. Of course, kalau macam runner saya, nak pergi present dekat pejabat tanah, staff saya nak pergi present, dah lah dia kena keluar daripada pukul 3 pagi, pukul 2 pagi dah kena keluar dah nak pergi beratur.
saya kena bayar OT kat dia. Okey, tetapi benda ni perlu dibuat. Okey, perlu dibuat juga. Dia perlu datang pukul 3 pagi, perlu datang pukul 4 pagi. Okey, dan of course kita kena bayar OT dia. And then kalau dia lewat sikit, datang pukul 6 pagi. Office buka pukul pejabat tanah buka pukul 8 pagi. Dia terlewat datang pukul 6 pagi. Dah ramai orang kat situ. Of course hari tersebut tak datang. Tapi claim transport kita dah kena bayar. Hari tu dah pergi pejabat tanah Shah Alam, dah pergi pejabat tanah Kelang. Itu kalau dalam negeri. Kalau di luar negeri, kos akan meningkat kalau di peringkat peguam lah. Kalau tak kena cara dan kalau syariah secara online ni tidak dapat dibuat. Jadi seterusnya kerana birokrasi lah. Dengan kalau kita kena buat carian secara manual ni, kena pergi beratur dekat pejabat tanah birokrasi. Of course nombor gilirannya kadang-kadang sikit. Of course kadang-kadang hari-hari yang peguam pergi ataupun staff peguam pergi, ramai sangat orang pada ketika itu. Ataupun ada juga pernah sekali kerana saya pergi pagi tu baru tahu pejabat tanah tu tutup sebab sanitize. Padahal nak pergi tu jauh daripada Puncak Alam, nak pergi ke Sepang. Tutup. Nak pergi ke Bangi, tutup secara immediately, tiba-tiba je. Tutup. Disebabkan oleh PKP. Kita faham ada kes-kes positif. Itu kita faham. Tetapi dia akan merencatkan banyak proses dalam transaksi jual beli hartanah ini. Jadi itu sedikit sebanyak Cik Dayang, apa yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan kepentingan carian hartanah dan kepentingan carian hartanah secara online.